Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi cuti-cuti sempena COVID-19 ni bila duduk di rumah ni tak tahu buat apa, hari ni kita nak belajar, cuti-cuti belajar. Jadi cikgu dah masuk dua file pelajar boleh tengok. File yang pertama tu pelajar boleh tengok, ini adalah analisis ni analisis. Itu file yang pertama. File yang kedua ialah analisis soalan. Dia hampir sama saja. Kedua-duanya sama. Sebab kita tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah tajuk Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ni ialah tajuk bab 4. Kalau kita tengok tajuk bab 4 ni, cikgu lajukan sikit di sini. Kalau pelajar tengok, kita dah sentuh cuma kita tak habis sebab kita hari tu kita exam kan. Jadi naik cuti ni, kalau kita dah habis bab 4 dalam waktu cuti yang senggang ni bab mengisi waktu cuti ni, naik cuti ni kita sudah boleh masuk bab 5. Okey, baik. Pelajar kalau kita tengok di sini, Persekutuan Tanah Melayu ini yang pernah keluar dalam SPM SPM ulangan, dia ada dua je. Ini tumpuan kita. Tumpuan. Iaitu pelajar, tolonglah tengok tentang tamu sini apa? Faktor. Okey. Langkah pembentukan. Step dia lah dan perjanjian. Besok perjanjian ni ciri lah ciri-ciri. Jadi di sini kita boleh tengok kepada soalan yang telah disoal. Okey, yang telah disoal di sini. Okey, cuba tengok soalan SPM 2014 sebelum kita tengok kepada latihan yang cikgu nak bagi. Okey, tengok. Soalan yang pertama dia tanya, mengapa pembentukan persekutuan tersebut dianggap kemenangan? Kalau kita tengok sini, key dia ialah melambangkan kemenangan. Itu key. Okey, itu soalan yang pertama. Apa sebab kita anggap menang? Mungkin sebab Inggeris telah melihat tuntutan orang Melayu dan mengikut sedikit kata-kata orang Melayu. Selepas tajuk Malay Union kita belajar, hak orang Melayu, hak raja-raja Melayu sudah diketepikan. Baik, itu yang pertama. 2 markah. Yang kedua, dia minta tentang ciri-ciri. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Banyak ciri-ciri tu kalau kita tengok ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, dia minta 2 markah sahaja. Nanti kita tengok lah Okey. Dan seterusnya kita tengok yang ketiga, apakah yang dituntut oleh orang Melayu? Apa yang orang Melayu tuntut? Kalau kita nampak di situ kan, apa yang orang Melayu tuntut? Apa yang dituntut oleh orang Melayu? Kita nampak apa yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan tersebut. Baik, 3 ini cikgu harap pelajar tanda. Sebab kalau kita tengok nota yang ada, kalau kita boleh buka buku dia agak complicated lah Jadi kita banyakkan latihan dalam bab ini. Cikgu dah nak gunakan OneNote lah dalam latihan kita Kalau kita guna OneNote ni, cikgu rasa lebih mudah. Kalau kita guna OneNote ni lebih mudah. Ini yang cikgu nampak. Yang cikgu dah letak di sini, sekali saja keluar. Di sini kalau cikgu boleh letak di sini 2014 dia keluar Persekutuan Tanah Melayu. Lepas itu Malay Union kali terakhir dia keluar tajuk ini ialah tentang Sarawak. Tak keluar Jadi kalau kita tengok contoh soalan yang ada, okey, katakan soalan macam inilah keluar bilakah Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan? Bila? Bilakah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan? Kalau kita tengok, kalau Malay Union tahun 1946. Jadi kalau Persekutuan Tanah Melayu, takkan nak jawab 1946 juga kan? Jadi kita tengok direct je soalan ni. Sudah tentu kita jawab Tanah Melayu. Okey, bila? Dia sebut bila, tarikh lah
Tanah Melayu kita tengok dibuka tahun 1948. Kalau kita detailkan lagi, 1 Februari 1948. Bila? 1 Februari 1948. Di manakah perjanjian tersebut? Kalau kita tengok, di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Ditandatangani. Kalau Malay Union di mana? Kalau Malay Union di Korkosa Seri Negara. Ini bila? Di mana pula dia tanya? Di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Cuba kita tengok. Mana? Cuba bagi masa sedikit untuk pelajar mencari jawapan. Boleh mesej cikgu lah Kalau nak mesej cikgu pun boleh, berkaitan dengan tajuk ini. Bila? Di manakah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu telah ditandatangani? Sama ke? Sama lah Dia tetap sama. Kita panggil ialah di King House. King House besar di King House, Korkosa Seri Negara. Okey. Siapakah yang menganggotai jawatankuasa eksekutif? Siapa yang terlibat? Jawatankuasa eksekutif ni ada berapa orang? Jawatankuasa ni dia ada 12 orang. Jawatankuasa ni ada 12 orang yang ditubuhkan. Ahli yang terdiri daripada siapa? Pegawai kanan, UMNO dan Raja-Raja Melayu. Dia minta berapa? Dia minta 3 je. Jadi kalau 3 sini, benda yang sama lah. Dia direct ini sebab ini soalan struktur. Nampak? Soalan struktur. Kita jawab struktur lah. Pegawai kanan British. Apa lagi? Yang kedua mungkin kita katakan tadi apa? Pemimpin UMNO. Yang ketiga wakil Raja-Raja Melayu. Okey, M cuba letak situ Jadi kita nampak di sini soalan 6, 7, 8. Soalan ni mungkin mudah. Berikan maksud konsep. Ini dah mula dah susah sikit dah ni. Berikan maksud konsep. Apa itu konsep? Berikan maksud konsep Raja Melayu. Konsep rakyat Raja Melayu. Cuba tengok balik. Bila sebut konsep rakyat Raja Melayu ni, apa tu konsep dia? Maksudnya di konsep ni ialah tentang apa? Pelajar key di sini ialah lahir. Lahir. Kalau kita nampak konsep ni apa? Orang Melayu ni apa? Lahir di negeri Melayu lah Lahir di negeri Melayu. Okey, satu. Yang kedua, kalau kita tengok, dia mesti ada berkaitan dengan negeri Selat. Negeri Selat kita ada berapa? Ada 3 bukan? Melaka, Pulau Pinang dan apa? Singapura. Singapura. Jadi di sini lahir di mana? Lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Okey. Ni kita nampak. Nak jawab soalan struktur ni dia mudah aja Okey. Soalan yang terakhir. Nyatakan 4 sebab golongan Melayu radikal. 4 sebab golongan Melayu radikal ni golongan yang menentang kerajaan. Kita panggil golongan-golongan kiri, menentang pembentukan. Sebab apa mereka ni menentang? Kita dah belajar sedikit dalam bab Melayu yang itu kan. Kita dah belajar kenapa mereka ini menentang. Sudah tentu cuba tengok buku teks tu. Hari tu kita dah sentuh yang ini. Yang pertama ialah apa? Mereka ni tidak apa? Tidak dilibatkan tak bawa meeting sekali, marahlah orang kan. Okey. Lepas tu kita tengok jawatan kuasa eksekutif tadi. Jawatan kuasa eksekutif tadi kan.
Yang 12 orang tadi, dia apa? Dia tak melibatkan orang dagang. Orang dagang tu siapa? Golongan pendatang lah Orang pendatang pula. Sorry. Orang dagang orang dagang. Orang dagang ni maksudnya golongan yang datang ke tanah Melayu tak libat dia orang. Baik, yang ketiga, samalah macam kita nampak Malay Union, mereka ni menuntut, mereka tidak banyak melibatkan raja. Jadi menuntutkan pembentukan apa? Republik. Nanti dan akhir sekali, bagusnya dewan ni ialah menuntut kemerdekaan, menuntut merdeka lah, cikgu letak M tu Jadi kita nampak situ. Kita dah dua dah, kita nampak situ Kita dah belajar tadi, kita dah tengok tajuk yang nak keluar, kita dah cuba jawab satu soalan. Satu soalan yang berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan cikgu nak bagi satu lagi soalan yang cikgu dah save dalam sini. Soalan awal sikit lah, nombor 1 tadi sepatutnya ini yang pertama. Ini soalan mudah. Ni kelas 4 sains visual pun boleh jawab ni Cuba tengok soalan dulu. Tengok soalan sebelum cikgu bagi latihan. Nanti pelajar, siapa yang hantar awal pada cikgu latihan tu, cikgu bagilah hadiah teh ais di kantin Okey, cuba tengok soalan kita ni. Kita potong crop sikit lah, cantik sikit Apa tak cantik sangat, kita potong bagi cantik sikit kita buat kerja biarlah elok nampak dan okey, cantik. Okey, baik. Okey, boleh buka buku teks tengok, tak apa. Okey, tengok di sini. Okey, soalan 11 tu, soalan 11. Kalau kita nampak situ, senaraikan tokoh sultan yang menjadi penggerak. Senaraikan tokoh sultan yang menjadi penggerak. Tengok sultan. Cuba tengok dalam. Kalau bab ini, bila sebut tokoh sultan ni, kita boleh tengok salah seorang sultan yang terlibat dalam Malay Union. Hijau tak apa jelas kita letak warna merah juga. Itu Sultan Kedah. Sultan Kedah sudah tentu yang pertama. Sultan Kedah. Dan sudah tentu kena ada sultan apa? Sultan Perak. Perak jangan tinggal marah di sultan kang. Dan jangan tinggal juga sultan apa lagi dalam Malay Union? Sultan Johor, Sultan Selangor. Okey. Jadi tokoh sultan dia sudah tentu, kalau kita ingat balik, sultan, boleh tengok buku teks kalau tak tahu. Bad apa? Badli Shah. Okey. Sultan Badli Shah. Dan B ialah Sultan Abdul Aziz. Ni Sultan Abdul Aziz. Banyak mesej betul Betulan hari ni hari jadi kan. Dan yang terakhir Sultan Ibrahim. 3. Ingat soalan struktur jawapannya pendek-pendek je. Okey. Soalan 2, jelaskan sebab orang Melayu sokong. Ini sama dengan soalan aspek ulangan tadi. Jelaskan sebab orang Melayu menyokong. Kenapa dia sokong? Dulu dalam Malay Union dia menentang. Kenapa dalam ini kita nampak orang Melayu menyokong? Sudah tentu ada sebab. Okey. Kalau kita tengok, yang pertama apa dia? Boleh tengok buku teks lah apa sebab? Okey, dia nak apa? 1, 2, 3, 4, 5
Kita nampak situ, kita nampak dasar penjajahan dimansuhkan. Dimasuk tak ada lah dasar penjajahan ni dasar penaklukan ni. Lepas tu apa lagi dasar lagi? Ada lagi dasar. Pegang dua. Dasar perlindungan. Perlindungan kepada negeri-negeri Melayu. Okey. Yang ketiga ialah kita dah belajar dalam Melayu ni jus soli ke jas soli lantak lah dasar kerakyatan secara terbuka. Jus soli ke dimansuh. Mansuhkan, buang. Yang keempat, kalau kita nampak apa dia? Kedaulatan raja lah. Saya ambil yang paling mudah lah. Kedaulatan raja dipulihkan. Masuk raja-raja, dia bagi balik kuasa. Ingat balik dalam Melayu ni raja-raja ni hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat sahaja. Dan yang paling penting sampai sekarang masih kekal tu konsep apa? Itu yang kita nampak, yang paling banyak sekali kita nampak ialah konsep raja berperlembagaan sampai hari ni lah. Okey. Ciri-ciri dan seterusnya tu cikgu minta pelajar buatlah pelajar cuba fikir macam mana kita nak buat benda ni bagi comel boleh. Okey. Kita nampak sampai di situ. Setakat ni ada jelas okey. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang cikgu nak buat, cikgu minta pelajar tengok balik apa yang telah kita buat. Soalan tu cukup padamkan balik. Cuba tengok balik. Yang atas cikgu dah bagi jawapan ni. Yang ni cikgu padamkan jawapan. Cuba pelajar ingat balik apa yang kita belajar tadi. Dan cikgu akan bagi satu soalan untuk pelajar cuba fikirkan. Soalan cikgu ni mudah aja. Siapa yang dapat bagi jawapan dengan cepat, mesej pada cikgu. Nanti cikgu bagilah hadiah apa yang sesuai untuk cikgu bagi. Ini soalan latihan cikgu kalau okey, soalan latihan cikgu nak bagi simple saja. Okey, silap. Okey, soalan latihan. Boleh hantar rekan-rekan pun tak apa kalau kita nak soalan saya lebih kurang macam aspek ulangan juga. Mengapa Persekutuan Tanah Melayu berjaya memuaskan hati orang Melayu? Berikan hujah anda. Okey, berapa markah? 6 markah cukup. Nanti pelajar boleh buat mesej cikgu jawapan. Dan kita akan sambung lagi Persekutuan Tanah Melayu ni malam ni, insya-Allah. Kita akan sambung dan kita kongsilah jawapan Jadi sekurang-kurangnya dapat pelajar isikan ruang dan masa lapang ni dengan belajar. Gunakan waktu-waktu macam ini untuk mengulang kaji, khususnya topik-topik tingkatan 4. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat